Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, alhamdulillah hari ni kali ini kita pada episod yang terakhir Ramadan podcast ni, podcast Ramadan. Kita nak bincang sedikit berkenaan dengan sunnah-sunnah lah yang boleh dilakukan pada hari raya Aidilfitri ni, yang bakal menjema ni. Dan juga beberapa perkara yang jangan dilakukanlah, pada dicuba sedaya upaya kita untuk elakkan lakukannya pada bulan Syawal ni. Maknanya do and don'ts pada Aidilfitri yang akan kita rayakan ni. Sebab Aidilfitri ni dia kemenangan kita setelah kita sebulan kita bermujahadah untuk mengawal hawa nafsu kita, meninggalkan apa yang kita sukai di siang hari ni. Dan ini menyebab dan tarbiyah ini Allah hadiahkan kita dengan apa? Dengan hari raya. Susah payah kita ni Allah hadiahkan kita dengan hari raya, di mana kita gembira. Gembira kerana apa? Gembira bukan sebab Ramadan pergi, kita sedih Ramadan pergi, tapi kita gembira kerana kita telah mudah-mudahan telah berjaya untuk mengikut segala perintah Allah SWT kerana dia semata-mata, dan meninggalkan segala larangan Allah SWT kerana dia semata-mata. Dan apa yang kita lakukan ingin kita teruskan pada bulan Syawal ni nanti, dan juga apa yang benda buruk kita tinggalkan, kita nak tinggalkan terus sampailah kita menutup mata. Itu yang kita doakan, dan mudah-mudahan kita bertemulah kepada Ramadan yang seterusnya. Jadi insya-Allah kita akan ceritakan kita akan kongsikan beberapa sunnah yang boleh kita buat pada Aidilfitri. Jadi antara yang boleh dilakukan ialah jangan lupa untuk mandi sebelum berangkat, sebelum bertolak untuk sembahyang Aidilfitri, solat Aidilfitri. Jadi mandi ketika itu adalah sunnah, sebab yang menunjukkan anjuran ini adalah asal daripada sahabat Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah tanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mahu." Orang tadi berkata, "Bukan. Maksudkah mana mandi yang dianjurkan?" Ali pun jawab, "Mandi pada hari Jumaat, hari Arafah, hari Idul Adha, hari Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Bahaqi. Syekh Al-Albani kata bahawa sanad hadis ni sahih. Jadi ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikutnya, An-Nafi'in anna Abdullah ibn Umar kana yaqtasilu yaumal fitri qabla an ya'dhuwa ilal musalla. Jadi dari Nafi' ia berkata bahawa Abdullah bin Umar selalu mandi. Dia dah biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum dia berangkat pagi-pagi lagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik, Imam Malik Al-Abu Watta, dan An-Nawawi menyatakan bahawa hasan ini sahih. Imam Nawawi dia sebut rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk solat Id. Jadi mandi ketika itu bukan lagi harus, tapi mandi itu sunnah, dapat pahala. Dikatakan dianjurkan kerana saat itu adalah dianjurkan kerana saat itu adalah berkumpulnya banyak orang, sama seperti solat Jumaat. Kalau solat Jumaat dianjurkan mandi, maka solat Id pun sama. Maknanya bila nak berkumpul tu barangkali maksudnya dah sebab supaya hilanglah bau-bau badan nak berkumpul ramai-ramai tu kan. Solat Jumaat kita berkumpul ramai-ramai biar wangi. Begitulah juga solat Id akan kumpul ramai-ramai, so biarlah wangi. Jadi biarlah orang kata tak ada bau badan kan. Dan dia juga disunahkan untuk berhias diri dan pakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik, bukan semestinya baru tapi yang terbaik lah. Ada riwayat disebut dalam Bulughul Maram diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumaat dan di saat beliau menyambut tetamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata bahawa Umar pernah mengambil jubah sutra yang dibeli di pasar. Ketika berbahan sutra yang dibeli di pasar, ketika Umar ambilnya, Rasulullah SAW datang. Ibu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakan agar engkau biasa penampilan bagus saat Id dan menyambut tetamu." Rasulullah SAW berkata,
innama hazihi libas man la khalaqa lahu. Bahkan seperti ini bahawa seorang tidak lagi mendapat bahagian di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mempersalahkan penampilan bagus di hari Aidilfitri. Yang jadi masalah cerita hadis di atas sebab pakaian Umar yang beli dibuat daripada sutera. Hadis sutera itu haramkan untuk lelaki. Jadi ada juga riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata kana li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ah. Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Juga digunakan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Maksudnya tak semestinya kena beli baju baru. Tapi baju yang ada tu cari yang paling terbaik, yang paling elok dan simpanan kita. Jadi riwayatkan pula daripada Al-Bahaqi dengan sanad sahih bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa memakai pakaian terbaik daripada hari Aid. Kita pakailah yang paling cantik lah kita kata. Aturan penampilan menawan di hari Aid berlaku bagi lelaki. Ini perlu diingatkan. Sebab wanita lebih baik untuknya tidak menampakkan kecantikan di hadapan lelaki. Kecantikan wanita ni dia special dia untuk suami saja. Kalau dia pakai tu bukanlah pakai yang buruk. Tapi janganlah sama pakai yang menonjol. Hendak menunjuk kepada orang yang bukan suami dia. Jadi begitu. So ada syarat-syarat je lah. Sebab perempuan itu tidak dibenarkan untuk bertabaruj. Jadi 3 makan sebelum solat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayah dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdiru yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'u fayakul min adhiyah. Jadi Rasulullah SAW selalunya berangkat solat di Id pada hari Idul Fitri dan sebelum beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tak makan lebih dulu. Kecuali setelah pulang daripada solat Id baru beliau menyantap hasil korban dia. Hadis riwayat Ahmad Syekh Shunaib Al-Arnad kata hadis ini hasan. Jadi untuk solat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar. Kerana adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai petanda bahawa hari tersebut tak lagi berpuasa. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Al-Fath menyatakan bahawa diperintahkan makan sebelum solat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah rangka bersegera melakukan perintah Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Nabi SAW taklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat solat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau makannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi kalau kita tak dapat kurma, boleh makanlah makanan halal lainnya. Makanlah makanan apa pun. Dan kita biasa lembang, walaupun lembang ni walaupun perut kosong ni angin juga kan. Tapi terpulanglah, makan boleh. Tak ada masalah. Cuma makan tu biar berpada, jangan berlebihan. Dia bertakbir dari rumah menuju ke tempat solat. Ketika puasa telah sempurna, kita diperintah untuk syukur dan banyakkan takbir. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam satu ayat disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumil fitri wa yukabbiru hatta ya'tiya al-musalla wa hatta yaqdiya salata fa iza qada as-salah qata al-takbir. Nabi SAW selalu keluar hendak solat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai solat hendak dilaksanakan. Ketika solat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syabah. Hadis mursal dari Azuri namun memiliki penguat yang sangat bersambung. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahawa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir untuk solat Aid. Kalau kita lihat dari kerumunan ayat surah Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir, berarti takbir Idul Fitri dimulai daripada malam Idul Fitri hingga imam datang untuk solat Aid. Jadi takbir diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Imam Abi Syabah. Biasanya Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan ada Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji bagi dia. Kalau lafaz di atas takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pun disebutkan dengan sangat sama dengan penyebutan 3 kali. Maksud sini 2 atau 3 takbir sama-sama boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah pun tidak ada masalah. Syekhul Islam terangkan bahawa jika seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Jadi boleh 2 kali Allahu Akbar atau 3 kali, tidak ada masalah. Isyaratkan bertakbir dilakukan oleh setiap orang dengan mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesempatan ulama mazhab. Jadi ini bukan zikir silah, bukan senyap-senyap. Dia perlu dibaca dengan kuat. Keraskan bacaan dia. Jadi saling mengucapkan selamat. Tahniah. Termasuk sunnah yang biasa dilakukan di Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa, seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kami dan kalian. Ucapan itu dah dikenal pada masa salaf dahulu. Ada riwayat dia. Fa'an Jubir bin Nufais qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumul 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Taqabbalallahu minna wa mink. Dari Jumaat bin Nufai dia kata, jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Aid, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar kata bahawa sanad hadis ni hasan. Jadi Imam Ahmad rahimahullah berkata, wala ba'sa an yaqula ar-rajulu li-rajuli yaumul 'id taqabbalallahu minna wa mink. Tidak mengapa, artinya boleh saja atau sama lain di hari raya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Tidak ada masalah, dan kan dituntut sebutlah benda yang baik, tahniah. Sebab kita dah buat ibadah, kita mengucaplah, doakan dia. Jadi Eid dan contoh ucapan di hari raya yang lain, Eid Mubarak, semoga Eid yang penuh berkah, minal aidin wal faizin, semoga kembali meraih kemenangan, kulu amin wa antum bi khair, semoga di sembilan tahun terus berada dalam kebaikan, salam Idul Fitri. Kalau kita ada orang kita kan sebut di Malaysia sebut selamat Hari Raya, selamat Idul Fitri pun boleh, tak ada masalah. Kita tambah maaf zahir batin, sebab tu tak ada masalah. Sebab kita kan keluar daripada Ramadan, kalau boleh bersih daripada dosa. Kok takut ada dosa dengan orang pula, kita minta maaf kat orang. So supaya bersihlah kita keluar daripada Ramadan tu dengan baik-baik. Tak ada masalah. Jadi ucapan selamat biasa diucapkan oleh para salaf setelah solat Id. Ataupun jika diucapkan sebelum solat Id pun tak ada masalah. Okey, bila pergi, antara sunnah lagi pergi pada jalan lain, balik pada jalan lain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, an Jabir qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Eid khalafa tariq. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi SAW ketika berada di hari Eid, beliau bezakan jalan antara pergi dan pulang. Maksudnya dia ikut jalan yang berbeza. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW ikut jalan pagi lain, jalan pergi lain, jalan pulang lain, sebab banyaknya bahagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. So banyak bila kita berjalan ke mana-mana tu ada amal dia. So Allah Taala berfirman, tu ada yang mengatakan bahawa kalau kita sujud satu tempat tu sunat, lepas tu kita sujud, kita dah sembahyang wajib kat tempat situ, kita sembahyang sunat tempat lain pula. Kita banyakkan tempat sujud biar banyak tempat jadi saksi kita buat ibadah tu. Jadi dikatakan bahawa di antara hikmah kenapa Nabi SAW bedakan antara jalan pergi dan pulang, sebab banyak bahagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Surah Az-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Rasulullah SAW menjawab, bersabda, maksudnya sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik lelaki maupun perempuan yang telah mereka berbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah buat begini dan begitu,
pada hari nan dan hari itu. Ini yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi kata hadis ini hasan. Ghaib Al-Hafiz Al-Tabir Al-Tahir kata bahawasanya hadis ini daif. Nama hadis ini punya penguat dalam Akabir Kaya atau Berani. Hingga hadis dapat dikatakan hasan sebagai kesimpulan dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjah An-Nazirin. Jadi kita dapat lihat bahawa itulah antara perkara-perkara yang digalakkan, disunahkan untuk buat pada Aidilfitri nanti. Tetapi di samping kita melakukan sunnah, jangan kita lupakan perkara-perkara yang tidak boleh kita buat pada hari raya. Pertama, kita taklah berpakaian terlampau sama sangat dengan orang kafir berpakaian, tashabbuh, saja meniru. Itu perkara yang tidak dibenarkan dalam agama lah. Nabi kata, barang siapa yang membuat satu kaum, maka dia termasuk pada bahagian mereka. Jadi biar ada identiti diri sendirilah. Kedua, kadang-kadang memang ada ulama yang haramkan mendengarkan main muzik, nyanyian pada hari raya. Siapa yang halalkan khamar dengan selain namanya, sebuah riwayat Abu Mulik telah menceritakan bahawa dia tidak berdusta lalu menyampaikan sabda, sungguh benar-benar akan ada kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, ham dan alam musik, dan beberapa orang yang akan singgah di liling gunung dengan binatang ternak. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk satu kumpulan, lalu mereka berkata, kembali kepada kami esok. Kemudian Allah datang sisang kepada mereka dan menimpang gunung kepada mereka. Tentu Allah ubah sebagian mereka jadi kera dan babi hingga kiamat. Jika dikatakan menghalalkan muzik berarti muzik itu haram. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Fudail bin Iyad kata nyanyian adalah mantra zina dan ahad, mengatakan nyanyian itu akan merosak hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi kita dapat lihat bahawa mudarat dia besarlah. Itu yang tidak dibenarkan itu. Sebenarnya ada pandangan lain lah, macam Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata dia haram bukan kerana diri dia, tapi kerana zat dia, tapi kerana selain daripada zat dia. Sebab muzik ni membawa kepada kadang-kadang kelalaian, membawa kepada pergaulan lelaki dan perempuan, arak dan sebagainya, pakaian-pakaian yang menjolok mata. Tengok zaman sekarang kan, kalau orang jadi artis tu macam mana, dia tutup aurat pun tapi dia bercampur lelaki dan perempuan dan sebagainya. Apa dia rasa malu dan sebagainya, dan barangkali itulah menyebabkannya. Jadi kita main jalan selamat, kita kalau kita nak pegang yang ringan boleh dengar, tapi dengarlah yang lagu yang tidak menimbulkan perkara yang buruk, syahwat ke perkara-perkara lucah atau yang melalaikan kita dan sebagainya lah, ataupun mencampur lelaki perempuan, ada pula minum arak dan sebagainya. Itu semua kita memang tak boleh buat lah. Sebab Imam Syafi'i kalau ikutkan memang katalah nyanyian adalah sesuatu yang sia-sia yang tidak aku sukai, kerana nyanyian itulah seperti kebatilan. Siapa yang sudah kecanduan dengan nyanyian, maka persaksian dia tertolak. Ibnu Taimiyah berkata tidak satu pun dari 4 ulama mazhab yang bersih pendapat mengenai haramnya alat muzik. Semua empat kalau ikut Ibnu Taimiyah kata 4 yang mengharamkan alat muzik. Walaupun ada kata boleh, tetapi kita main jalan selamat lah, ikut jalan selamat lah. Kalau boleh kita banyakkan perkara yang lain lah. Tapi kalau nak ikut kata yang harus pun tidak ada masalah. Tapi tengok yang harus yang mana, kalau sampai melalaikan itu, dia dah boleh masuk kategori lain dah pula. Kalau sampai dah nak profession tu saja, nak jadi anak perempuan pula menyanyi di hadapan orang ramai sehingga orang suka melihatnya, maka itu kita boleh renung baliklah. Apa yang ulama mengharamkan ni kadang-kadang bukan sekadar sebab muzik tu zat dia haram, tapi kerosakan yang timbul akibat daripada ada tu. Wallahu alam. Ini perbincangan dia panjang, bukan di sini tempat dia. Tetapi kita cuba jadikanlah hari raya ini hari yang penuh ibadah jugalah. Dengan apa? Dengan apa kita bertakbir. Sebab raya tu sekejap je sebenarnya, satu hari tu. Bukan satu hari pun. Raya tu dia sampai dah habis takbir tu, habis hari raya dah macam tu. Tapi kalau kita nak panjangkan untuk kita berziarah semua, tak ada masalah. Baik. Tengok wanita yang berhias diri ke rumah, padahal perkara ini diharamkan dalam agama. Sebab apa, dalam Al-Quran ada kata, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Dahlah kamu tetap di rumah, jangan kamu bertabaruj seperti orang jahiliyah. Abu Hurairah kata tabaruj adalah menampakkan kecantikan diri. Tabaruj adalah menampakkan perhiasan, dan setiap azujah kata pula tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat menurung syahwat bagi kaum lelaki. Seharusnya berhias diri menjadi penampilan istimewa si isteri terhadap suami dan ketika di rumah saja, bukan di hari ramai.
Jadi kalau nak pakai cantik-cantik ni, bolehlah kalau pakai cantik tak masalah. Tapi jangan sampai kita saja untuk menarik perhatian orang. Tahu lagi kalau pakai ketat dengan kebayanya. Minta maaf cakap ini kita kena sebut juga. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya telah menyebabkan kesucian Ramadan yang kita buat sebelum ni akhirnya dicemarkan dengan sekali hari je macam tu. Datang Syawal habis terus. Jadi kita renungkanlah, renungkan. Hari keempat, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi ini satu musibah. Sebab tak selamat lagi daripada musibah ni. Kecuali orang yang rahmati Allah. Sepupu-sepupu tu sudahlah, tentu dah. Kemudian pergi ke rumah orang lain, jirat pada, salam juga kadang. Jadi itu semua perkara-perkara yang perlu kita jauhi. Jangan cemarkan kesucian, jangan sebarkan apa tu hari Syawal tu sendiri. Sebab Syawal ni kita boleh katakan ibadah lah juga, kita kata begitu. Sebab dia adalah satu yang syariatkan. Allah syariatkan kita serta bergembira, tapi jangan sampai kita menodai hari tersebut. Sebab setiap anak Adam ni dalam ayat dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Muslim, dia kata bahawa Nabi kata, kutiba ala ibnu Adam nasibuhu minaz zanni mudrikun zalika la mahalah fal ainan dinahuma an-nazar wal uzunan dinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-istima' wal lisanu zinatu kalam wal yadu zinaha al-batshi wa rijlu wa naha al-huza wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddi zalikal farju wa yukzibuhu. Setiap anak Adam ni dia takdirkan bahagian untuk berzina. Dan ini sudah pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Zina kedua mata adalah dengan lihat. Zina kedua telinga dengan dengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluan yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Jadi kita lihat pada hadis ni, dia sentuh lawan jenis yang bukan isteri atau bukan mahram, diistilahkan dengan zina. Jadi bersentuh lawan jenis adalah perbuatan yang haram kerana berdasarkan kaedah usul. Apabila satu dinamakan dengan satu yang haram, dengan satu yang lain yang haram, maka menunjukkan bahawa perbuatan tersebut juga haram. Lihat contoh daripada suri tauladan kita sendiri, Rasulullah SAW, apa dia kata dalam hadis riwayat Malik, Syekh Al-Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku takkan bersalaman dengan wanita. La inilah usafih nisa. Perkataanku terhadap suatu wanita adalah seperti perkataanku terhadap seorang wanita atau seperti perkataanku untuk satu wanita. Jadi yang penting daripada hadis ni adalah Nabi itu tidak bercakap dia tidak ada bersalaman dengan wanita. Sebab kita tahu kalau bersalam tu memang sengaja mencari nak bersentuh kulit. Kita tak tahu apa yang berlaku, kita terfikir rasa kelembutan kulit pula terfikir pula macam tu. Jadi sebenarnya kita elakkanlah, sebab tu Allah kata dalam Quran wala taqrabu zina. Zina belum berlaku tapi perkara yang membuka perkara itu. Ada kelima, mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Id. Kita memang diperintahkan untuk ziarah kubur sebagaimana sabda Nabi SAW, fazurul al-kubur fa innaha tuzakkirul maut. Pergi ke kubur sebab apa? Dia mengingatkan maut. Tapi kalau pergi kubur nak selfie, orang berhias pula, pakai dengan seksi pula, pakai seluar pendek pula, pakai yang betul-betul short dah macam tu. Jadi ini perkara yang mencemarkan. Sepatutnya kubur tu ziarah dia ingat mati. Tetapi akhirnya dia menyebabkan kita dari tempat-tempat kita bersonok-sonok pula, bergambar-gambar. Itulah fitnah akhir zaman. Namun tidak tepat jika ini bahawa setelah Ramadan adalah waktu terbaik untuk ziarah kubur orang tua atau kerabat. Kita boleh setiap saat pun melakukan ziarah kubur agar hati kita lembut kerana ingat kematian. Masalahnya jika seorang khususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahawa setelah Ramadan adalah waktu utama untuk menziarah, ini satu keliran kerana tidak ada dasar daripada ajaran yang menunjukkan perkara tersebut. Jadi keenam, tidak sikit daripada yang meriahkan Idul Fitri ini dia tinggalkan solat 5 waktu sebab sibuk berukhuwah atau atas nama silaturahim. Dia tinggal solat. Dan kadang-kadang jemaah pun
jemaah pun banyak yang tinggalkan lah. Dan sebenarnya dia ada satu bencana yang besar lah. Sebab kita kena ikut seperti benda Nabi. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang kafir adalah solat. Barang siapa meninggalkan, maka dia telah kafir. Bincang pasal kafir ni, adakah kafir betul-betul ataupun berperangai seperti orang kafir, itu bukanlah tempatnya kita nak bincangkan di sini. Jadi Umar bin Khattab rahimahullah kata, akhir-akhir hidupnya la islama liman taraka salat. Taklah sebut Muslim orang yang tinggal solat. Kalau dia tak keluar betul-betul pun sekurangnya, tapi dia itu berperangai seperti orang kafir lah. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, dia kata kaum Muslim tidak berselisih pendapat bahawa meninggalkan solat wajib dengan sengaja adalah dosa besar. Yang paling besar, dosa yang lebih besar adalah dosa membunuh, merampas satu orang lain, zina, mencuri dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat keinginan di dunia. Jadi kalau solat Jumaat, solat jemaah ada yang kata wajib, ada yang kata tidak wajib. Allahu a'lam. Jadi ada orang pula dia malam dia takbir sampai pagi sampai dia tak buat solat subuh. Itu pun masalah juga. Takbir itu disuruh tetapi sehingga dia meninggalkan yang lain. Jadi itulah sebenarnya antara perkara yang kita perlu perhatikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah terima amalan kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan sepanjang kita jumpa pada Ramadan ini dan sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan kita dah jumpa dah. Kita doakan supaya supaya Allah SWT terima segala amalan kita, dan raya ni kita buat dengan baik, kita buat sunah-sunah Nabi dan tinggalkan apa yang tak elok lah, yang perkara-perkara yang tak sepatutnya mencemarkan hari raya yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan selepas itu jangan lupa untuk melakukan solat sunat, itu solat sunat Idul Fitri. Kalau insya-Allah ada masa sikit kita bincang sikit solat sunat Idul Fitri ni, lupa pula. Sayanglah tu kalau terlupa. Saya baik sempat lagi. Jadi kita puasa sunat tu kita tengok sedikit. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat, ada hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhanu thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas diikuti dengan puasa 6 di hari bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun. Jadi hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah dia kata bahawa ini dalil yang sahih dan tegas. Beliau menyatakan bahawa ia dijadikan dalam mazhab Syafi'i, Ahmad dan Daud setiap sejalan dengan mereka tentang disunahkan puasa di bulan selepas bulan Ramadan itu 6 kali dalam Syawal. Jadi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut bahawa yang afdal adalah melakukan puasa Syawal berturutan terus selepas Idul Fitri. Hari kedua tu teruslah 2 3 4 5 6 terus. Jika puasa tersebut berpisah-pisah, tidak berurutan atau diakhirkan di awal Syawal atau mengerjakan di akhir Syawal, masih boleh, kerana yang penting lakukan setelah puasa Ramadan dan masih di bulan Syawal. Okey, itu antara yang kita boleh buat. Jadi hukum puasa Syawal tu sunnah jelah, bukan wajib. Lebih afdal puasa Syawal tu setelah Idul Fitri agar lebih cepat tertunai. Tak ada penghalang yang akan menghalang. Nanti lambat-lambat nanti banyak lagi open house lagi. Lebih afdal buat berturut-turut. Tapi boleh juga berlaku terpisah-pisah dan boleh tidak di awal Syawal. Puasa Ramadan ikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Walaupun dia terpisah-pisah pun sama juga. Boleh melakukan puasa Syawal di akhir Syawal, yang penting masih bulan Syawal. Tapi ada juga pandangan bahawa boleh juga sebenarnya ganti puasa Syawal di bulan Zulkaidah bagi yang punya uzur lah. Yang dia tu sakit, betul-betul sakit, tak sempat nak buat, jadi dia boleh. Tapi pahala melakukan bulan Syawal lebih besar. Tapi kalau orang tu memang tak buat puasa Ramadan sengaja, dia melakukan puasa Syawal, ada pandangan kata dia tak dapat pahala puasa setahun seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam. Jadi yang penting kita buatlah. Tinggallah lambat pun tak lambat, tak kira lah, boleh. Boleh. Yang penting yang paling afdal terus berturutan. Kalau tak dapat pun at least dapatkanlah 6 tu. Sebab dapatlah seperti mana hadis
hadis tadi. Apa seperti mana orang yang maka dia sudah berpuasa seperti setahun. Itu yang kita naklah. Kita nak perkara tersebut. Bukan senang nak dapat pahala-pahala fadilat yang besar yang sahih seperti ini. Baik, itu saja insya-Allah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah ada umur kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Selamat Hari Raya dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.